Tajuk untuk hari ini ialah kebarangkalian mudah, tajuk tingkatan 5 daripada bab yang ke-7. Okey, kebarangkalian mudah simbolnya ialah P, simbol untuk kebarangkalian. Okey, tajuk kebarangkalian ini dia ada kaitan dengan tajuk kebarangkalian di matematik. Jadi bendanya sama. Contohnya macam yang ini. Yang pertama kita perlu tahu ialah apa yang dimaksudkan dengan ruang sampel. Ruang sampel simbolnya ialah S. Ya, S huruf besar. Jadi ruang sampel ialah bermakna set semua kesudahan yang mungkin. Okay, contohnya kalau kita lambungkan dadu. Okay, dadu. Jadi apabila kita lambungkan dadu, kita akan dapat ruang sampelnya ialah kesudahan yang mungkin iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dia mesti tulis dalam bentuk set, tanda set. Jadi mesti ada tanda kurungan ini. Okey, itu ruang sampel apabila sebiji dadu dilambung. Okey. Seterusnya ialah apa yang dimaksudkan dengan peristiwa. Peristiwa pula ialah contohnya kalau di sini ia berkaitan dengan dadu. Peristiwa dekat sini ada peristiwa, katakan peristiwa mendapat nombor genap. Okay, peristiwa mendapat nombor genap. Nombor genap ialah katalah peristiwa B. Jadi untuk mendapat nombor genap, dia kesudahannya mesti merujuk kepada ruang sampel. Nombor genap yang ada di sini ialah 2, 4, 6. Jadi kita tulis 2, 4, 6. Ataupun peristiwa mendapat nombor yang lebih besar dari 4. Katalah ini peristiwa C. Jadi peristiwa C ialah dapat nombor yang lebih besar dari 4, mesti merujuk kepada ruang sampel. Yang lebih besar daripada 4 hanyalah 5 dan 6. Jadi kita tulis 5, 6. Seterusnya kita kena tahu bagaimana nak mengira kebarangkalian. Kebarangkalian A ditulis sebagai PA. Dan formulanya ialah bilangan A bahagi bilangan S, iaitu bilangan ruang sampel. Contoh kepada dua peristiwa yang di atas tadi. Contohnya, kalau kita nak mengira kebarangkalian B, iaitu peristiwa yang dapat nombor genap. Peristiwa mendapat nombor genap boleh ditulis sebagai kebarangkalian B adalah sama dengan bilangan B bahagi bilangan S. Bilangan B and B daripada sini ialah ada 1, 2, 3. Dan bilangan S ialah ada 6. Jadi kebarangkalian peristiwa B ialah bilangan B iaitu 3 bahagi dengan bilangan S iaitu 6. Serta boleh dipermudahkan kepada 1/2. Seterusnya kalau kebarangkalian untuk peristiwa mendapat nombor yang lebih besar dari 4 ialah kebarangkalian C
bermaksud bilangan C bahagi bilangan S. Dan bilangan C dapatkan daripada sini. Bilangan C ialah ada 2 dan bilangan S ada 6. Jadi bermaksud bilangan C 2 per bilangan S ada 6. Dan boleh dipermudahkan kepada 1/3. Ada beberapa tips yang kita perlu ingat, ya, iaitu contohnya apabila diminta mencari kebarangkalian peristiwa A tidak berlaku. Okey, tidak berlaku. Bila tidak berlaku, kita tulis dia sebagai PA prime. PA prime adalah sama dengan 1 tolak dengan P kebarangkalian peristiwa A. Okay. Untuk tips yang kedua, bila diminta mencari kebarangkalian peristiwa A atau B, atau mengikut ayat atau dekat sini, hujungnya ada huruf U. Jadi, bila dia kata kebarangkalian peristiwa A atau B, dia tulis sebagai P, A, U dekat sini mewakili kesatuan B. Dan ia adalah sama dengan PA kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak dengan kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, kita lihat contoh dalam soalan yang cikgu dah sediakan dekat bawah sini. Iaitu kajian dibuat kepada 80 orang, ada 80 orang penduduk. Okey, di mana daripada 80 orang ini 40 orang suka nasi lemak sahaja. Okey, 15 orang suka makan mi sahaja dan 10 orang suka makan nasi lemak dan mi. Okey, jadi di sini kita kena buatkan untuk senang, nak mudah nak fahamkan dia, kita buatkan gambar rajah Venn. Ini mewakili keseluruhan penduduk set semester. Jadi yang bulatan yang pertama ini, katalah ini untuk nasi lemak. Dan bulatan yang kedua ini mewakili untuk mi. Okey. Mula-mula kita isi yang ni ada tulis sahaja. Jadi 40 orang makan nasi lemak sahaja. Okey, 15 orang mi sahaja dan yang 10 ini suka kedua-duanya. Jadi kedua-duanya kita letak di bahagian tengah sini. 10. Okey. Yang sahaja dia meliputi kawasan yang ini. Jadi untuk nasi lemak sahaja 40. Yang suka makan mi sahaja mewakili sebelah ini, iaitu 15. Dan kalau kita tambahkan 40 tambah 10 tambah 15 ada 65. Jadi kita ada lagi 15 orang yang tak suka makan nasi lemak dan juga makan mi. Jadi dia terletak di luar. Okey. Cari kebarangkalian jika seorang penduduk dipilih dan bahawa dia suka makan, okey, soalan A, dia suka makan nasi lemak. Tiada perkataan sahaja. Dia makan nasi lemak. Jadi kita tengok pada yang nasi lemak. Bulatan nasi lemak. Jadi kebarangkalian suka makan nasi lemak. Yang ini PN adalah sama dengan bilangan yang makan nasi lemak, iaitu 50 bahagi dengan bilangan keseluruhan penduduk, iaitu 80. Dan bila kita permudahkan, kita dapat 5/8. Okey, untuk yang kedua,
Soalan B. Kebarangkalian dia tidak suka makan nasi lemak. Tidak suka. Merujuk kepada yang ini tadi. Tidak. Jadi, tidak suka nasi lemak. Jadi, ditandakan sebagai N prime. Sama dengan 1 tolak dengan yang suka makan nasi lemak. PN. Adalah bersamaan dengan 1 tolak dengan 5/8. Adalah bersamaan dengan, ini 1 ni ialah 8/8. Jadi 8 tolak dengan 5. Kita dapat 3/8. Soalan C ialah kebarangkalian suka nasi lemak dan mi. Okey, dan ada N dekat sini. N ini boleh ditulis sebagai P yang suka nasi lemak dan mi. Dan ini, N ini mewakili kesatuan. Mi adalah sama dengan, okey, mengikut formula yang kita dah belajar itu, iaitu bilangan N kesatuan M bahagi dengan bilangan NS. Ya, setiap kali kita nak mencari kebarangkalian mesti gunakan formula macam ni. Jadi bilangan yang bersilang ini ialah di sini, iaitu 10 bahagi dengan bilangan keseluruhan ialah 80. Dan nilainya ialah 1/8. Dan yang akhir soalan D ialah yang suka nasi lemak atau roti canai. P. Nasi lemak atau, tengok atau ni ujung ni U. Kesatuan. Allah, canai pada. Tukar. Mi. N kesatuan M. Kalau tengok dekat sini, kita nampak terus jawapan dia. Yang kesatuan N, kesatuan M ialah 40 tambah 10 tambah 15. Semua ini. Iaitu 65/80. Ataupun kita boleh guna formula yang ini. P N kesatuan M adalah sama dengan PN tambah PM tolak P M bersilang dengan N. Okey. Jadi adalah sama dengan yang untuk N, kebarangkalian yang N ada 50 per dengan 80 tambah dengan PM 25 per dengan 80 tolak dengan yang bersilangnya, yang ini tengah-tengah ini yang bersilang, iaitu 10/80. Ya, bila setiap kali mencari P, iaitu kebarangkalian, mesti bahagi dengan nilai keseluruhan. Okey. Jadi di sini kita dapatinya adalah sama dengan 65/80. Dan kita boleh permudahkannya menjadi 13/16. Jadi ini pun sama, boleh permudahkan menjadi 13/16. Okey. Jadi kaedahnya sama ada kaedah ini ataupun kaedah yang ini.